Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua student. So dalam video ni saya akan sentuh tentang kita panggil piecewise smooth curve ni and Grimm theorem. Okay, Grimm theorem ni if R is a simply connected plane region whose boundary is simple, closed and piecewise smooth curve. Maksudnya bentuk dia beginilah yang saya tunjuk gambar ni. So kalau dia bentuk yang simple macam ni, so kita boleh guna Grimm theorem. Grimm theorem ni ialah sebenarnya singkatan kepada piecewise smooth curve tadi tu. Kalau piecewise smooth curve ni kita kena kira one by one. One by one tu apa dimaksudkan one by one tu? Maksudnya contohlah di sini kita akan kira sebagai satu, C1, ni C2, ni C3, yang ni ni C4. So jawapan final answer tu kita kena tambah C1 campur C2 campur C3 campur C4. Dan apa Grimm theorem ni dia meringkaskan lagi dia kaedah pengiraan daripada yang kita kira tambah-tambah banyak ni lah. Okay, so kalau Grimm theorem ni dia ada formula dia lah dan dia ikut sama ada counterclockwise atau clockwise tu tahulah kan arah jam. Okay, sama ada di arah sini ataupun di sebaliknya lah. Okay, so kalau counterclockwise ini dia punya formula dia lah dan jangan risau lah formula ni akan diberilah. Dia bezanya kat sini lah, differentiate n pada x tolak differentiate n pada y. Kalau di sebaliknya dia terbalik lah. Itu saja sebenarnya beza dia. Okey, ni salah satu contoh, tapi contoh ni saya akan buat kedua-dua metod. Satu metod guna piecewise smooth curve ni dan yang kedua metod guna Grimm theorem tu saya akan tunjuk dia lagi ringkas kiranya. Kalau macam ni kita kena kira one by one. Contohlah kita ada satu line integral so this one the function where you see is consist of the function of arc of circle. So this one dia satu circle lah dengan nilai r nya yang ni lah. Okay, nilai r nya lah radius. Okay, kita buat r sama 1 lah. Okay, from 10 ke 01. So kita boleh lukis dia punya bentuk dia. Okay, 10 tu di sini lah biasanya bukan di bawah lah. 10 ke 01 sini. So di semua satu circle. So satu circle with radius ni ialah 1. Okay, itu satu. And straight line from 01 ke sini. So dia akan ke bawah sini. And 00 ke 10 sini. So kat sini kita kena kira 3 kali lah. So kita kat sini C1, ni C2 dan C3. Kita kena buat 3 kali lah. Dan kita akan jumlahkan semuanya. So macam mana nak kiranya? Contohlah saya kira untuk C1 dulu. Okay, so kita kena dapatkan dia punya function x of t. Kita akan guna equation yang sama ni. Ingat tak yang dalam video sebelum ni? Tapi kita kena buat function x dalam t dan y juga dalam t. Okay, dan untuk contoh ni sebab dia guna circle kan, so kita boleh guna x sama dengan r cos theta lah, iaitu r ni lah 1 cos t. Okay, hanya bentuk bulat je boleh guna ini. Kalau tak bulat, kalau bukan bentuk bulat, kena guna parametric equation. Tu yang kena ingat lah. Okay, dan untuk y pula 1 sin t. Okay, dan kita kena buatkan dia kepada dx sebab dalam equation ada dx. So dx kalau kita differentiate cos kita akan dapat negatif sin t. Belakang ni dt lah. Okay, kalau dy sin kita differentiate kita akan dapat cos t dt. Okay, dan dia punya interval pula kita kena cari. So intervalnya dia adalah daripada 0 sehingga ke 90 darjah, iaitu pi per 2. Intervalnya dari sini ke sini. Okay, kalau guna parametric equation nak cari interval, awak just guna time error masuk ke dalam parametric equation tu lah. Biasanya antara 0 dan 1 lah. Okay, dan kita dah dapat semua, kita bolehlah integrate macam biasa. So interval antara 0 hingga pi per 2. Okay, dan kita masuk dalam equation atas ni, x kuasa 2 ialah negatif x kuasa 2 y kuasa 2. Okay, lagi satu kalau this one saya rasa better saya padam sikit dulu.
ni kan adalah sama dengan 1 ataupun kat sini pun ada equation bagi sini. Maksudnya kalau asal ni saya tulis balik lah, kan susah pula x kuasa 2 y kuasa 2 dx tolak x dx. ok, so x kuasa 2 y kuasa 2 saya boleh gantikan dengan nilai 1 kat situ. ok, dx kita ambil yang kita dapat tadi, so dx ni ialah negatif sin t tolak x ni apa? X nya ialah cos t. ok, dan belakangnya ialah dy. So dy nya ialah cos t dt lah. ok, so macam ni dah boleh selesaikan lah. Kalau nak selesaikan kosong pi per 2 ni just negatif sin t, yang ni kalau cos darab cos jadi cos kuasa 2 lah dt. ok, cos kuasa 2 dt ni awak kena refer trigonometry table. Kalau awak refer trigonometry table, cos 2t sama juga dengan 2 cos kuasa 2 tolak 1. So jadikan cos kuasa 2 ni sebagai sebelah kiri lah. So awak akan dapat dia cos 2t, ok, tambah 1 bawa sebelah kiri bagi dengan 2. ok, so saya boleh buang yang ni, dia akan jadi, saya tulis setengah lah kat sini ataupun saya setengah tu maksudnya jadi cos 2t per 2 tolak dengan, so di sini tambah, tapi sebab kalau awak nak tulis macam ni ditambah kan, sebab sini tambah bubuh kurungan. Penting bubuh kurungan tu, tapi supaya nak jembatkan ruang sikit, saya padam dulu yang tambah ni. So tambah dan tolak dia akan jadi tolak lah kat sini. ok, sudah macam ni kita boleh integrate one by one lah. ok, so negatif sin kalau integrate kita akan dapat cos t lah. ok, tolak cos 2t, awak integrate kita akan dapat sin 2t, 2 darab 2 kita akan dapat 4. ok, tolak ni just tambah setengah t lah ataupun t per 2 lah. ok, kita masukkan nilai interval dia. So kita masuk nilai interval atas dulu dan tolak bawah lah, maksudnya cos pi per 2 tolak sin 2 pi per 2 tolak pi per 2. ok, dan tolak dengan masuk yang kosong lah. ok, itu boleh lah, awak boleh buat sendiri. So finalnya awak akan dapat jawapannya kalau saya refer pada slide ni, negatif 1 pi per 4. ok, ok, kita dah selesai untuk cari C1 dan kita sekarang nak cari C2 pula. So untuk yang C2 ni line yang tegak tu, maksud saya line yang ni lah. So line tegak ni adalah bersamaan dengan X sama dengan kosong. So X sama kosong, dx pun kosong lah. Dan kita masuklah dalam equation. So interval ni antara kosong dengan 1 lah. Masuk Y sama kosong, Y sama 1. Dan kita masukkan nilai X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ni dia punya equationnya. ok, jadi kita gantilah kan. Saya suka just delete saja. So X kuasa 2 kita tahu CD1 kat sini akan jadi kosong lah. Y tak tahu, tak apa, just biarkan dulu. Dan ini 1 dx, dx dengan sama kosong lah kat sini. ok, lagi kita boleh padam ni. So nampak banyak kosong kat situ, so memang jawapannya akan dapat kosong lah. ok, C2 nilainya kosong. Saya tulis kat sini dulu, C2 nilainya kosong. ok, sekarang kita cari C3 pula. Kalau untuk C3 C3 apabila dia terjadi bila Y sama dengan kosong lah, maksudnya untuk line yang bawah ni.
Y sama kosong. So Y sama kosong, dy confirm lah, kita dapat kosong lah. Dan kita masuk balik dalam equation dia. Kalau untuk ni pula, interval dia antara kosong, x hingga 1. Dia lain bawah ni, so interval dia antara sini dengan sini lah. Dan kita masuk balik equation dia ni. Okey, dan saya akan masukkan nilai lah. Mana yang y tu saya kosongkan dia, masuk sini akan jadi kosong. Okey, mana lagi kosong? Sini akan jadi mana tadi? Kosong sini. Okey, so yang tinggal tu hanyalah inilah 01 x kuasa 2 dx. So kalau awak integrate nya, just dapat x kuasa 3/3 kan, antara 1 hingga 0. So kita masukkan 1 tu, kita akan dapat nilai 1/3. So si 3 ialah 1/3. So final answer ni ialah C1 campur C2 campur dengan C3. Okey, so kita akan dapat jawapannya ni. Saya just refer pada slide ni. Kita akan dapat negatif 2/3 tolak y/4. Okey, so kita dapatlah di final answer dia. So piecewise smooth curve ni kena buat one by one lah, ikut line tu. Kalau line tu ada banyak kan, macam ni contohlah, dia pusing ke apa ke, so lagi banyak lah nak buat. Dan cara yang paling mudah bila kita buat guna Green Theorem. Okey, ni dalam slide lah. So kita dapat jawapannya. Ni final answer dia lah. Okey, tadi dah tunjuk guna method piecewise smooth curve, tapi guna cara Green Theorem dia lagi singkat lah. So ini formula untuk Green Theorem lah. Kenapa saya ambil formula ni? Sebab ni untuk counterclockwise lah. Di mana differential n ni tolak dengan differential m ni. So first kita kena comparekan mana satu m mana satu n, kita comparekan dengan yang ni. Okey, maksudnya kalau ni m ni ialah x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Nampak m ni kat situ. Okey, dx. Okey, dan tambah n nya pula ialah negatif x. Dy. So nampak warna biru tu m, warna hijau tu ialah n lah. Sebab kenapa kita nak buat dia macam tu? Sebab kita nak guna formula ni. So then kita nampak sini formula ni ialah dm per dy kat sini. Kalau nampak sini so kita kena carilah ni nilai untuk m. Kalau dm kita differentiate kepada y, kita akan dapat dia 2y lah. Dan mana kalau untuk n pula, ni nilai n lah, negatif x ni. Kalau kita cari dn over dx, kita akan dapat negatif 1 lah. Negatif x dapat negatif 1. Dan kita masuk dekat formula dia. So ni. Dan ni kita kena cari interval. Sebelum tu saya masuk dulu. dn per dx ialah negatif 1. Okey, tolak dm by 2y. Okey, dan saya letak dulu di A lah kat sini. Okey, dan macam mana pula kita nak cari interval? Ni sama macam kita buat dalam chapter 2, cari interval. So tadi soalannya bentuk bulat macam ni so kalau bentuk bulat lebih baik kita guna r dr d theta lah. Ini lagi tepat. So r nya ialah 1 lah. R nya antara 0 hingga ke 1. Ataupun saya tulis macam ni sebab nak ada nilai interval kan. Okey, 0 r 1. Dia lagi 1 theta lah. So theta ni daripada 0 sampai ke 90 degree ataupun pi per 2 lah. Dan dari situ 0 sampai ke pi per 2. So kita tulis sini 0 pi per 2, ni 0 hingga 1, dan yang belakang ni kita boleh padam, dia akan jadi r dr d theta. Okey, so kalau macam tu saya rasa student boleh selesaikan.
sebelum tu kita tak boleh integrate y pada r, so y tu kita kena ubah lah. Guna yang sama macam dulu, negatif 2, y tu ialah r sin theta lah, ataupun tuliskan sin theta teruslah, sebab dia punya r ialah 1 kan, r dr d theta. ok, then kita integrate pada r, kita akan dapat negatif 1 dapat negatif r lah. Negatif sebelum tu negatif 1 tapi ada r kat belakang tu, takut terlupa pula. Sekejap ya, saya masukkan dulu r di sini. Yang ni pula R2 sin theta r lah. Ok, nampak sikit macam tu sebab ada golongan kat sini. Saya takut silap kat situ. So r kita akan dapat negatif r kuasa 2 per 2 lah. ok, tolak ni, kita ada 2r kat sini, so kita akan dapat 2 r kuasa 2 per 2 sin theta. ok, so d theta. Dan jangan lupa lah masukkan interval tu antara 0 dan 1. ok, tak apalah, saya tunjuk setakat ni lah boleh selesaikan. Masuklah r tu nama negatif 1 per 2 kuasa 2 ke, tolak dengan 2, sebab r tu 1 2 per 2, 2 per 2 ni nak potong dulu pun boleh, mana lah suka hati. Biar je sin theta ni, nanti sin theta y integrate dapat cos. Dan yang paling penting, awak akan dapat jawapan sama juga macam tadi, iaitu negatif 2 per 3 tolak pi per 4. ok, nampak tak lagi simple daripada yang tadi tapi nak guna Green theorem ni, dia memang syaratnya dia mesti simple dan tertutup. Kalau dia terbuka macam ni contoh ni tak boleh. Dia mesti simple tertutup. Kalau yang complicated macam ni lah, dia pusing ke sini lah, apalah apa, ni pun tak boleh jugalah. Nanti kalau kita kira dia tak berapa tepat, kena guna piecewise smooth curve lah. ok, so itu saja untuk dalam video ni. ok, dia semua sama lah macam tadi. So ni individual work, satu soalan je, tapi cuba awak buktikan jawapannya sama antara kedua-dua kaedah ni. Antara kedua-dua kaedah ni awak akan dapat jawapan dia 2 per 3 lah. So this one dia punya equation dia. Ni untuk triangle. Tadi bulat, so triangle ni dia bagi bentuk macam ni. Awak kena tukar kepada function of t tu guna parametric equation. ok, itu saja. Ada masalah boleh tanya.